Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Yuhanisa. Baiklah murid-murid, video pada kali ini kita akan belajar sejarah tahun 4 dalam unit 1 iaitu mengenali sejarah. Cikgu akan fokuskan kepada tajuk sumber sejarah dan kaedah penyelidikan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kamu akan dapat mengenal pasti sumber dalam sejarah. Yang kedua, kamu akan dapat menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita cuba imbas kembali apakah maksud sejarah. Dalam video yang lepas kita telah pelajari apa maksud sejarah. Ini dia. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Contohnya, suka untuk cikgu memberi contoh ni. Ini adalah gambar pengisytiharan kemerdekaan negara kita iaitu pada 31 Ogos 1957. Peristiwa ini telah berlaku kan? Dan ia benar-benar telah berlaku pada masa lalu. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat sumber sejarah. Apa itu sumber sejarah? Apa dia? Betul, pandai. Sumber sejarah ini memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Terdapat berapa sumber? Terdapat 2 sumber sejarah. Kita lihat. Yang pertama iaitu sumber primer. Sumber primer ini dikenali sebagai sumber pertama. Sumber primer ini berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Kita lihat sumber sekunder iaitu sumber yang kedua. Sumber sekunder ini merupakan penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Maksudnya ditulis semula daripada sumber asalnya. Baiklah, kita lihat contoh-contoh dalam sumber primer. Yang pertama, kita dapat lihat fosil. Apa itu fosil? Fosil ini adalah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Kamu boleh lihat dalam gambar rajah ini. Gambar yang pertama itu adalah gambar cengkerang siput. Ini bermaksud haiwan yang telah mati beribu-ribu tahun lama dahulu. Dia telah mati. Kemudian dia telah terenap di dalam batuan ataupun di dalam tanah sehinggalah dijumpai dan inilah fosilnya. Seterusnya mari kita lihat artifak. Artifak adalah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar dan duit shilling. Ini merupakan contoh dia. Terusnya kita lihat dokumen rasmi. Dokumen rasmi ini mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Seterusnya kita lihat manuskrip. Apa itu manuskrip? Ini dia contoh manuskrip. Manuskrip ni adalah contohnya tulisan tangan seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Baiklah, kita lihat sekarang contoh-contoh sumber yang kedua iaitu sumber sekunder. Ini contoh dia, buku, kita ada majalah, ini contoh majalah. Seterusnya risalah. Yang keempat adalah akhbar. Ini semua merupakan contoh-contoh sumber sekunder. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat kaedah penyelidikan sejarah. Bila kita sebut tentang kaedah penyelidikan, apa yang dimaksudkan dengan kaedah penyelidikan? Apa sebenarnya tujuan kaedah penyelidikan ini? Kita lihat. Ini dia. Kaedah penyelidikan ini adalah untuk membuktikan sejarah yang telah
berlaku. Okey, apa bukti dia satu peristiwa sejarah itu telah berlaku? Kita kena pastikan melalui kaedah penyelidikan. Terdapat 3 kaedah untuk penyelidikan sejarah ini. Yang pertama iaitu kaedah arkeologi, di mana kaedah ini adalah gali cari di tapak arkeologi. Ini gambar dia. Ini adalah gambar gali cari di Sungai Batu, Kedah. Yang kedua adalah kaedah lisan, di mana dalam kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Okey, kita akan lihat yang ketiga iaitu kaedah bertulis, di mana ini contoh dia iaitu lukisan pada dinding gua Tambun, Perak. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat satu persatu kaedah penyelidikan ini. Kaedah yang pertama iaitu kaedah arkeologi. Bila kita sebut kaedah arkeologi ini merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan. Bagaimana kaedah ini dilakukan? Kaedah arkeologi ini dilakukan. Apa kaedah yang dia gunakan? Ini dia, kamu boleh lihat gambar ini. Gambar ini merupakan proses gali cari ataupun kita kenali sebagai ekskavasi. Okey. Antara contoh yang dijumpai melalui proses gali cari ini adalah ni dalam gambar ni iaitu Perak Men, rangka Perak Men yang dijumpai di Lenggong, Perak. Seterusnya kita ada tembikar. Selain itu, terdapat juga satu kaedah iaitu kita kenali sebagai arkeologi maritim. Arkeologi maritim ini merupakan satu kaedah ataupun proses untuk mendapatkan maklumat daripada tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut ataupun di dasar sungai ataupun di dasar tasik. Dia lebih kepada, bila kita sebut maritim, ianya berkaitan dengan air. Okey. Contohnya adalah tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Seterusnya, baiklah, kita lihat yang seterusnya, yang kedua iaitu kaedah lisan. Kaedah lisan ini lebih kepada kaedah temu bual ataupun dalam bahasa mudahnya perbualan. Perbualan antara dua orang. Contoh, saya dengan awak sedang berbual sekarang. Okey. Ataupun kita panggil dia wawancara. Okey. Orang yang kita temu bual itu, kita panggil dia sebagai orang sumber, iaitu individu yang ditemu bual. Terdapat beberapa langkah untuk kita melaksanakan kaedah lisan ini. Yang pertama, kita lihat kita perlu mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Contohlah kan, kamu nak buat kajian kes sekolah tentang tajuk sejarah sekolah. Baiklah, bila kita nak mengkaji tentang sejarah sekolah, kita kena tahu siapakah orang sumber untuk kita mendapatkan maklumat tentang sejarah sekolah. Orang pertama di dalam sekolah siapa? Kita boleh dapatkan daripada guru besar. Yang kedua, kita boleh dapatkan daripada pihak pentadbiran yang terdiri daripada guru-guru penolong kanan, ataupun kita dapat daripada guru-guru kita. Kita akan dapat maklumatnya. Okey, itu dia. Lepas tu, kita ni perlulah menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian ni lah. Kita nak jumpa orang kan, kita nak menemukan orang. Jadi apakah soalan-soalan yang mungkin akan kita tanya untuk dapatkan maklumat yang kita kehendaki? Contoh tadi, kita nak dapatkan sejarah sekolah, kita nak dapatkan maklumat tentang sejarah sekolah. Apa contoh-contoh soalan dia? Mungkin kita boleh tanya, bilakah sekolah ini ditubuhkan? Pada tahun bila? Siapakah guru pertama ataupun guru besar yang pertama di sekolah ini? Itu antara contoh-contohnya. Seterusnya, kita lihat langkah yang kedua, iaitu menemu bual dan merakam perbualan. Seterusnya, kita lihat langkah yang ketiga, iaitu menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Itu antara contohnya.
Okey, sekarang kita lihat kaedah bertulis. Kaedah bertulis ini merupakan proses untuk mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini boleh diperolehi daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Okey, terdapat juga beberapa langkah yang perlu kita ikuti untuk membuat kaedah bertulis ini. Apa dia? Ini dia langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Yang pertama, kita kena kenal pasti sumber sejarah yang tepat. Contohnya, kamu nak kaji tentang sejarah sekolah. Jadi, kamu kena kenal pastilah sekolah itu di mana, tempatnya di mana. Langkah yang kedua adalah mengumpul sumber sejarah. Yang ketiga adalah mentafsir maklumat dan dalam sumber. Maksudnya dekat sini, kamu kena lebih kepada penanyaan soalan. Okey, kamu kena bertanyalah mengapa, kenapa, apakah, bilakah, siapakah yang terlibat. Itu kita tafsir maklumat. Okey. Seterusnya adalah langkah yang keempat, iaitu langkah yang terakhir di mana kita membuat penulisan sejarah. Barulah kita tulis tentang sejarah sekolah tadi kan? Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Tahniah dan syabas cikgu ucapkan kepada semua. Dan jangan lupa subscribe channel cikgu. Bye.